Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz doakan kamu semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okay, insyaAllah hari ini kita akan teruskan pembelajaran dalam mata pelajaran ibadah tahun 2. Jadi sebelum tu, Ustaz nak kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Okay, semua tadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okey. Hari ini kita akan teruskan ataupun kita ulang kaji semula berkenaan dengan tajuk istinja. Okey, sebelum ni, minggu-minggu sebelum ni Ustaz dah kongsikan dalam grup WhatsApp ataupun kita pembelajaran secara online sebelum ni Ustaz dah bagi kamu semua nota berkenaan dengan istinja. Cumanya hari ini kita akan ulang kaji sekali lagi berkenaan dengan tajuk istinja. Mudah-mudahan kamu dah fahamlah sebelum ni. Okey, hari ini untuk pembelajaran hari ini Ustaz nak kamu keluarkan buku teks ibadah tahun 2. Sebab apa? Sebab kita nak guna buku ni untuk pembelajaran pada hari ini. Nota yang Ustaz buat dalam slide ni, Ustaz ambil daripada buku teks kamu. Okey, untuk tajuk istinja, kamu boleh buka muka surat. Kamu boleh buka muka surat 28. Okey, buka dulu. Okey, tajuk istinja. Okey, yang kamu faham, istinja ini ialah kita menghilangkan najis ataupun kita menghilangkan kekotoran selepas kita qada hajat. Sama ada kita buang air kecil ataupun kita buang air besar. Okey. Kita tengok slide. Seterusnya, pelajaran yang pertama bab ataupun erti istinja. Okey. Erti istinja. Okey, tengok dalam buku muka surat 29. Okey, Ustaz baca, kamu dengar. Okey, istinja adalah menghilangkan najis yang keluar dari kubul atau dubur dengan menggunakan alat istinja. Okey, macam Ustaz cakap tadi, istinja adalah menghilangkan najis. Menghilangkan najis yang keluar dari kubul. Kubul ini ialah kemaluan hadapan, iaitu yang najis yang keluar daripada kemaluan hadapan ialah air kencing, ataupun yang keluar daripada dubur, iaitu najis besar, iaitu apa? Najis kamu. Kita nak hilangkan dengan apa? Kita hilang dengan menggunakan alat istinja. Apa itu alat istinja? Nanti kita akan tengok. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Istinja boleh dilakukan dengan air mutlak sahaja dan benda yang keras, kering, kesat seperti kayu, batu dan kertas. Dan juga alat istinja mestilah suci dan bersih. Okey. Okey, cara nak hilangkan istinja. Cara nak hilangkan istinja apanya? Okey, cara nak beristinja ialah dengan kita menggunakan yang paling utama kalau ada ialah menggunakan air mutlak. Air mutlak ni air apa? Okey, kita dah belajar sebelum ni air mutlak terbahagi kepada 7 bahagian ataupun 7 jenis. Yang pertama air hujan, yang kedua air embun, ketiga air salji, keempat air laut, kelima air sungai, keenam air perigi dan ketujuh air mata air. 7 jenis itu ialah air mutlak. Jadi kamu tanya Ustaz, saya sebelum ni kalau istinja saya guna air paip. Air paip tak ada pun termasuk dalam salah satu air mutlak. Okey, untuk makluman kamu, air paip itu bersumberkan daripada air sungai ataupun air hujan yang berada dalam sakungan ataupun empangan. Jadi, air paip itu juga ialah air mutlak. Dah faham? Okey, bagus. Ataupun kalau tak ada air, kita nak istinja juga, kita boleh guna benda yang keras, kering dan kesat. 3 sifat
benda yang kamu boleh guna untuk menggantikan air untuk istinja. Contohnya yang keras adalah seperti kayu atau batu. Yang kering seperti daun kering ataupun kertas. Dan yang kesat juga seperti kayu, kertas. Okey, jadi boleh tak kita nak istinja, kita guna cermin? Boleh tak? Okey, tidak boleh sebab cermin sifat dia licin, bukan kesat. Boleh tak kita nak guna? Okey, boleh tak kalau kita nak guna tisu basah? Macam adik-adik kamu yang bayi yang bila buang air kecil tu, ibu lap guna tisu basah. Boleh tak? Sebab Ustaz cakap tadi, kena mesti benda tu benda yang kering. Jadi, okey. Tisu basah boleh digunakan untuk beristinja bagi menggantikan air mutlak. Sebab apa? Sebab tisu itu mengandungi bahan kimia ataupun bahan yang boleh membunuh bakteria dan kuman. Okey. Dan juga ini yang paling penting, alat istinja seperti air ataupun benda-benda yang kering, keras dan kesat mestilah berada dalam keadaan suci dan bersih. Ini paling penting, suci dan bersih. Kalau kamu nak guna air mutlak, tapi air tu dia dah tak mutlak dah. Contoh air sungai dalam gelas ataupun air paip kamu letak dalam gelas, jatuh tahi cicak. Air itu dah jadi air najis ataupun kita gelar sebagai air mutan najis. Air itu asalnya bersih tetapi bila dah jatuh najis, dia jadi air mutan najis, tak boleh digunakan untuk beristinja. Ataupun kalau kamu guna kayu, pada kayu tu ada tahi burung. Boleh tak kita nak guna untuk beristinja? Tidak boleh. Sebab apa? Kayu itu dah bernajis. Takkanlah kamu nak cuci najis menggunakan bahan yang bernajis. Mesti tempat itu akan jadi lebih bernajis, tak jadi suci. Jadi alat istinja mestilah suci dan bersih. Okey. Seterusnya kita tengok kepada hukum istinja. Apa hukum istinja? Hukum istinja adalah wajib. Apa maksud wajib? Wajib ialah tidak mesti tidak ataupun kamu mesti buat. Contoh, okey, untuk istinja ni contoh kalau kita nak solat. Kalau kita nak solat, tubuh badan kita mestilah bersih. Cara nak bersihkan diri ialah dengan kita beristinja. Beristinja dengan apa? Beristinja menggunakan air mutlak ataupun benda-benda yang kering, kesat ataupun keras macam Ustaz cakap sebelum ni. Jadi, kamu bila lepas kamu pergi tandas, kamu buang air kecil, kamu kena cuci menggunakan air mutlak, baru ambil wuduk. Kalau kamu ambil wuduk, tempat keluar najis itu masih bernajis, maka wuduk kamu sah tapi solat kamu tidak sah. Sebab apa? Sebab kamu solat dalam keadaan diri kamu kotor ataupun bernajis. Boleh faham? Okey, bagus. Okey, jadi untuk hari ini Ustaz ataupun kita hanya ulang kaji berkenaan dengan pengertian istinja dan hukum istinja sahaja. Jadi untuk cara bersuci, cara menyucikan diri dengan beristinja, kita akan huraikan dan kita akan belajar pada minggu-minggu yang seterusnya. Okey, Ustaz harapkan kamu faham berkenaan dengan erti istinja dan juga hukum istinja. Okey, kamu boleh tengok dalam muka surat 29 dalam muka teks, kamu boleh baca semula. Kalau video Ustaz ni ataupun pembelajaran ini kamu kurang jelas, kamu boleh tengok buku. Cuma Ustaz nak kamu faham berkenaan dengan pengertian istinja dan hukum. Kalau kamu tak faham benda tu, payahlah kamu nak faham istinja secara keseluruhannya. Okey, cukup sekadar ini dulu pembelajaran pada hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu-minggu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.